Okey, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, ke surat 37. Ain baca dulu Ya Ustazah, kita baca haf ke macam mana Ustazah? Berapa orang lagi yang masuk? Rasanya kita buat satu pusingan dulu. Haf. Haf dulu Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Fiza? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhun. Dia berhenti, tak boleh berhenti mengejut. Ambil balik daripada fabalau. Ghain tu masih lagi ada lantunan. Dia kena baca dengan tidak melantun. Fabalau. Fabalau. Fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf. Au sarihu. Au sarrihu. Ambil balik fa'amsikuhun boleh? Fa'amsikuhunna bima'rufin. Jangan bima'. Nanti dia jadi ghain. Fa'amsikuhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna bima'rufin au sarrihuhunna bima'ruf. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Ya. Wa may yaf'al Dengar dulu. Wa may yaf'al. Wa may yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Faqad zalama nafsah. Faqad zalama nafsah. Ya. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Tillah tu panjang. Kalimah Allah tak pernah jadi pendek. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Wadhkuru Jangan wadh. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Wa ma anzala alaikum minal kitab. Wal hikmah. Jaga lam, jangan wala. Jangan, dia mati terus. Wal hikmati ya'izukum bih. Ya'izukum bih. Wal hikmati ya'izukum bih. Dha ni ain kan? Dha ni dia tak boleh sebut ya'izu. Dha ni lidah kita mesti kena keluarkan ujung lidah macam sebut huruf zal, tapi dha ni tebal. Ya'izu, zu. Ya'izukum bih. Jadi dia tak ada desiran bunyi zzz, tu tak ada. Ya'izukum. Tapi jangan panjang. Ya'izukum bih. Ya'izukum bih. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa idza dhallaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ada alif. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradu. Taradau. Sebab idza tu boleh Ustaz?
Boleh? Idza taradau Jangan dau. Dau dia jadi da. Dia do. Do. Idza taradau. Idza taradau bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wa atharu. Tebal. Dzalikum azka lakum wa athhar. Haru. Har. Tebal. Okay. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Okay, sampai situ dulu. Sadaqallahul azim. Terima Terima kasih Ain. Sama. Okay, tadi Kak Liza. Kak Liza unmute A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihu. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Syai itu bulatkan betul-betul. Bikulli syai'in alim. Syai. Annallaha bikulli syai'in alim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahun. Fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna iza taraddaw bainahum. Iza taro, jangan toro. Taro. An yankihna azwajahunna iza taraddaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum. Jangan wa'an, nanti jadi ain. Ya'lamu wa hamzah. Wallahu ya'lamu wa yang ain tu kena tekan, itu ain. Dia jadi terbalik. Wallahu ya'lamu wa antum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim.
Okey. Terima kasih Kak Terima Liza. kasih Ustazah. Sama. Okey, Ili. Ini kejap-kejap. Boleh dibaca dulu. Dengar ya Ustazah? Dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن Fabalagna jangan فبلغن أجلهن Okey. فأمسكوهن بمعروف أو سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا Ya, betul. ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. Ya. Boleh teruskan Ustazah? Boleh? واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Ya. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن Ya. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن Jangan jangan herikkan. أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن Ya. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر Ya. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Terima kasih Li. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey Kak Ita. Okay. Macam dah lama tak datang. Allah, sebab minggu lepas kita tak ada kelas kan? Itulah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Lagi sekali tak sampai Yang mana? Syai'in alim. Jangan terputus. Okay. Daripada anna Allah ke wattaqullah? Wa'lamu. Wa'lamu. Okay. Wa'lamu anna Allah bikulli syai'in alim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahun فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم Betul. Boleh. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Ita. Sama. Okey, siapa tadi yang lepas Kak Ita masuk tadi? Fiza dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah dengar tak? Dengar? Jelas? Hujan lebat. Oh ya ke? Sekarang? Ya. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun Dia punya lantunan tu jangan talaq. Jangan laq. Gitu. Lembut kan? Wa idza talaqtumun. Wa idza talaqtumun nisa. Qalah qaf tu, Fiza, pandai tak buat laqa. Laqa. Dia jangan laq. Dia jadi ketat tu. Wa idza talaqtumun laqa. Wa idza talaqtumun nisa afa balagna ajalahun Fabalagna ajalahun. Jangan bunyi re tak mau. Fiza, jangan bunyi fabalag. Re tu buang. Fabalag. Hello Fiza. Tak dengar suara Fiza dah. Alamak, tak dengar suara dah habis. Zah? Ya, dengar. Dengar tak? Dengar? Okey. Internet tak stable lah. Dia tulis kat sini. Internet is not stable. Allahu Akbar. Time baca. Saya cuba. Okey. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bi maghruf. Jangan mar jadi ghain. Itu ain. Fa'amsikuhunna bi ma'ruf. Ain. Hai. Okey. Fa'amsikuhunna panjang. bi ma'ruf. Ku ada waw. Fa'amsikuhunna bimaghruf. Bukan bimagh. Bimagh dia jadi ghain.
Bima. Bawah lagi. Bima. 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 Fa'amsikuhunna bima'ruf. Itu baru ain, Fiza. Okey. Okey, ambil balik fa'am siku. Sambung ke ulang kat situ? Eloknya ulang. Okey. Okey. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw saruf. Putus tiba-tiba je ujung tinggal. Alah. Ayo yo. Nah, itulah. Tak, jap. Dengar ke? Dengar. Okey, sekarang dengar. Dengar. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Bima'ruf. Itu ghain. Bimaghruf itu ghain. Bima. Bima. Ya. Bima'ruf. Ingat Fiza, jangan sampai tertukar ain dengan ghain. Kalau bima atas, bima tengah. Okey. Terus wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Lagi sekali. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Ya. Wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Ya. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Okey. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Boleh. Wa ma anzala alaikum minal kitab. Ya. Wal hikmati ya. Bunyikan hamas kaf. Wal hikmati ya'izukum bih. Ya'izukum bih. Wal hikmati ya'izukum bih. Wattaqullaha wa'lamu. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ya. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhun. Ya. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Tak curi nafas Fiza? Curi nafas tak? Curi nafas tak boleh. Curi nafas tak boleh. Better jangan curi nafas tapi berhenti. Gitu. Cuba ambil balik. Wa idza talaqtumun tu berhenti kat mana yang Fiza mampu? Nafas. Gitu. Okey. Ustazah nak start balik kat mana tadi? Wa idza tu ambil balik. Lepas tu berhenti kat mana yang Fiza mampu? Tadi saya start balik berhenti dah. Fala tu kan? Okey, ambillah balik fala ta'duluhun. Boleh berhenti dekat azwajahun. Okey, yang situ yang saya tak boleh. Okey. Okey, kejap.
tutup nanti. Okay. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun Boleh. idza taradau bainahum bil ma'ruf. Ya. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Okey. Terus. Apa sah? Okey ke? Tak, dia lag macam lambat suara Fiza. Tapi dengarlah tak putus. Okeylah. Saya tahu sebab saya dengar suara Ustazah pun Ustazah cakap, saya habis baca baru Ustazah cakap, ya lama. Itulah. Okay, sorry. Tak apa. Terus. Zalikum azka lakum wa atharu. Wa athhar. Jangan haru. Salah, sorry. Zalikum azka lakum wa atharu. Terus. Alhamdulillah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Okey. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Fiza. Okey, Haja ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf. Ya. Fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Sarri tu nipis saja. Au sarrihuhun. Sarri. Sarri. Yeah. Okay. Fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Ya. Wa man yaf'al dhalika faqad dhalala. Wa man yaf'al dhalika faqad dhalama nafsah. Ya. Wa la tattakhidhu ayatillahi wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. Waskuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ya. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna. Nisa panjang sikit. Nisa panjang. Mat muttasil. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna an betul kan? Yang fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradau bainahum. Tebal sikit dot tu. Taradau, jangan taradau. 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 Tapi awam tu tak? Taradau. Waw mesti kena bunyi au. Tapi sebabkan huruf yang menolak waw tu huruf tebal, maka dia jadilah daw. Kalau daw, di pula. Dal tak apa, daw. Tapi ni dot, daw lah. Daw. Iza taradau bainahum bil ma'ruf. Ya. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Dzalikum azka
أزكى لكم وأطهر وأطهر. وأطهر. Okay. ذلكم أزكى لكم وأطهر. Wa'ato. Dia tolak Ato. kuat. Ato. Macam tu. Kalau wa'adhar tu macam dot yang Wa'ato. berlantun kan. Wa'ato. وأطهر. Ya. ذلكم أزكى لكم وأطهر. Ya. والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Okey. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustazah. Okey, sama aja. Okey. Ida. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Sihat Ida? Sihat Alhamdulillah. Kau macam tak sihat tadi muka tu. Oh ya ke? Busy kot hari ni. Saya baru ada kerja. Oh ya ke? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qallaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf. Ambil balik fa'amsikuhun, dengung sikit. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihu. Jangan saur. Saur tebal, sarri nipis. Okay. Nak ulang balik daripada Fa'amsiku. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Sarrihu cantik ra dia. Okey. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Ya. Wa may yaf'al Sikit lagi dengar. Wa may yaf'al. Wa may yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Ya. Wa la tattakhidhu. Jangan takhidhu. Zal tu nipis. Okey. Wa la tattakhidhu. Jadi dha tu. Zu hujung lidah je. Pangkal lidah tak angkat. Wala tattakhidhu. Zu. Okey. Wala tattakhidhu ayatillahi khudwa. Huzwa itu zai. Jelaskan bunyi sofir. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Baru ada beza zal dengan zai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kita. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih. Ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ya. Wa idza qallaqtumun nisaa fabalagna ajalahun. Boleh. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Okey. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya.
ذلكم أزكى لكم وأطهر Wa athhar. Lepaskan je. وأطهر Ya. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih dah. Okey, Liana. Kau Ustazah. Salam warahmatullahi. Dengar? Dengar. Liana semalam vaksin. Okey. Okey tak? Sakit tangan. Sakit tangan je Alhamdulillah lah. okey, sakit tangan je. So far okey. Apa semalam apa buat AZ? Semalam Pfizer. Oh, Pfizer. Dah dapat. Kat Sambil dia setuju Ustazah, Pfizer je. Oh ya ke? Alhamdulillah. Tadi Sinovac kan? Sinovac. Okey. Ustazah. Alright. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun Sabdu wa idza talaqa. Okey. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf. Okey. Fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Ya. Wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Ya. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Ya. Wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitab. Okey. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum. Zuwas. Ya'izukum ambil balik wama. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih. Ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ya. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhun. Kalau berhenti lama. Fala ta'duluhun. Fala salah dia. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhun. Okey. Fala dah. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Ya. Dzalika yu'azu bihi. You ada waw panjang. Dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Okey, terus. Dzalikum azka lakum wa athhar. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih. Sama. Okey, Zandra. Sihat Zandra? Assalamualaikum. Sihat tak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. Panjang lagi nafas dia. Duduk okey. Oh, okay. Okay, terus. أو سرحوهن بمعروف. Ya. Salah. Tadi bukan dah habis ke? Tak. Faham Berhenti dekat fa'amsikuhunna bima'ruf je tadi Okay. Saya salah pandang. Okay, ambil balik fa'amsiku. Okay. Fa'amsikuhunna bima'rufin au sarrihuhunna bima'ruf. Ya. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. Sandra ambil balik sikit. Idza taradau. Daw tu tebalkan dot. Okay. Idza taradau bainahum bil ma'ruf. Ya. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Dzalikum azka lakum wa athhar. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Okay. Sadaqallahul azim. Terima kasih Sandra. Okay. Siapa lagi? Tak ada semua dah baca Okay. Yang ayat bawah ni saya rasa tak sempat nak pusing kalau tak masuk tajwid nanti. Okay, sekejap 233 ni saya dah baca juga kan? Saya baca satu page terus hari tu kan? So nanti kita baca minggu depan lah lagi separuh ni. So setengah jam ni kita buat tajwid. Dia dah start lengur-lengur tangan. Hopefully lengur tangan je lah. Allah Rabbi. Kita dah masuk pelajaran 5 dah sudah kan? Habis. Kita masuk pelajaran 6 Betul tak? Pelajaran 6 betul? Betul Muka surat 16. Kalau tak silap saya lah. Okey, muka surat 16 Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pelajaran 6 iaitu huruf-huruf Al-Quran. Okey, nombor 1 kita baca kat situ dia kata huruf Al-Quran dikenali sebagai huruf hijaiyah. Kemudian huruf hijaiyah ada 29 mengikut pandangan kebanyakan ulama tajwid.
Bila dia kata mengikut pandangan kebanyakan ulama tajwid, sekarang ni kita memang pegang 29 lah. Dan ada segelintir pandangan ulama kata 28. Sebab hamzah dengan alif dia samakan. Bagi pandangan ulama yang masyhur, dia kata hamzah dengan alif tak sama. Sebab alif itu tidak menerima baris. Betul tak? Alif tak boleh terima baris. Macam waw baris atas bunyinya wa. Ya baris atas bunyinya ya. Tapi alif boleh tak dibariskan atas? Tak boleh kecuali kalau dia ada huruf hamzah di atasnya atau di bawahnya. Itu beza dia. Jadi sebab tu masyhurnya hamzah dengan alif ini berbeza. Tu yang dapat 29 bukan 28. Okey baik. Kita tengok 29 huruf daripada nombor 1 hingga 29 kat bawah tu. Yang penting kita tengok dia punya, jangan tengok ejaan bahasa Melayu tak digalakkan tengok dia dalam bahasa Melayu. Sebab kalau kita tengok, cuba perhatikan nombor 6 dengan nombor 27. Sama tak dalam rumi dia? Ejaan bahasa Melayu tu. Nombor 6 dengan 27. Sama kan? Bahaya. Kan kalau sama dalam rumi kita sebut pun sama. Mana satu ha, mana satu ha. Sudah. Kemudian kalau kita tengok ada beberapa huruf lagi dekat sini. Kita boleh tengok huruf Sad, nombor 14. Sad, S-H-A-D kan? S-H-A-D tu macam shad. Ataupun S-H-O-D lah kata, short. Dia jadi shin. Itu sebagai dia meletak lah lebih kurang macam mana bunyi dia. Tapi tak boleh. Jadi ini dia hanya tunjukkan sahaja huruf daripada alif sampai ya. Tapi kita boleh rujuk ejaan yang sebenar pada muka surat 17 nanti, iaitu pada penulisan huruf hijaiyah tu sendiri. Penulisan dalam jawi itulah nanti kita tengok kat bawah tu. So kita masuk dulu nombor 2. Penulisan huruf hijaiyah terbahagi kepada 3 bahagian. Ini yang penting kita nak kena tahu. Ini basic lah. Yang pertama dia kata 22 huruf ini yang mana dia duduk tengah-tengah. Dia kata kat situ yang boleh bersambung dengan huruf sebelum dan huruf selepasnya. Mana-mana boleh. Nak sambung dengan apa-apa pun boleh huruf ni. Sebelum dia pun boleh sambung. Ni 22 huruf ni. Banyak jadi nak menghafal tu tak ingat. Tak payah ingat dulu yang banyak. Kita tengok yang bahagian kedua, nombor 2. 6 huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelumnya sahaja. Ni 6 ni. Ini yang boleh bersambung dengan sebelum je. Selepas tak boleh. Contoh huruf alif. Contoh yang boleh bersambung dengan alif, semualah macam-macam kan. Mim alif, ta alif, apa lagi? Kaf alif. Tapi contoh macam selepas alif, tulis alif, lepas tu letak huruf lain. Dal, alif dengan dal. Boleh sambung tak? Nak letak ad, dia akan alif, lepas tu baru dal kan dalam ejaan Quran ni. Tapi kalau kita buat alif dengan dal tu sambung, dia jadi ad. Tak jadi. Dia jadi apa? Lad. Nampak tak? Itu maksud dia. Jadi 6 huruf ni lah. Alif, dal, zal, ra, zai dan waw. Selain daripada tu, yang ada kat atas tadi lah iaitu 22. Dan satu lagi yang ketiga, iaitu satu sahaja huruf yang tidak boleh bersambung secara mutlak iaitu hamzah. Saya dulu belajar ilmu tajwid kat sekolah dulu, ustaz saya kata huruf hamzah ini adalah huruf sombong. Jadi senang nak ingat. Kenapa dia kata sombong? Sebab dia tak boleh, sebelum tak boleh, selepas tak boleh sambung, dia sendiri je. Dia duduk atas alif ataupun bawah alif pun, dia duduk je congok atas tu. Tapi tak boleh sambung dia punya badan dengan huruf tersebut kan. Tu nama huruf sombong. Okey, baik. Okey, seterusnya itu faham Jelas Yang 3 bahagian tadi. 22 huruf tadi boleh sambung sebelum atau selepas. 6 huruf tu boleh sambung dengan yang sebelum sahaja, selepas tak boleh. Dan yang ketiga, tak boleh sambung langsung. Okey. Seterusnya kita tengok pula huruf hijaiyah terbahagi kepada 3 bahagian berdasarkan nama dia. Ini yang dia nak tengok ejaan sebenar huruf alif sampai huruf ya. Tapi yang dia bahagikan kepada 3 ni mengikut pada yang pertama ni, 17 huruf ni dia hanya ada satu nama sahaja, tak ada nama lain bagi dia. Dan kalau kita tengok huruf yang 17 ni semua dieja dalam kurungan tu, semua dieja dengan 3 huruf. Nampak tak? Semua dieja dengan 3 huruf. Jadi kita kena alert lah macam mana menyebut huruf alif. Alif dia bukan alif lam ya fa. Nampak tak? Alif tu pun dia ada hamzah kat atas dia.
Dia takkan boleh berdiri sendiri alif tu. Alif, dia bukan alif. Kita nak ajar anak cucu kita, jangan kita kata ni huruf apa? Ni huruf alif. Allahu Akbar. Jangan panjang sebab tak ada mat pun. Alif. Sebab tu bila kita baca Quran pada surah Al-Baqarah, perasan tak? Ayat 1, alif lam mim. Ada tak orang baca setakat ni tak dengar lagi kan? Alif lam mim. Tak ada. Sebabnya alif tadi tidak ada huruf mat. Tu sebab dia. Okey, kemudian yang lain tu kita boleh tengoklah. Kita tengok satu-satulah sekali lalu. Jim, ejaannya yang sebenar jim ya mim. Dal, dal alif lam. Dia kalau ada je huruf mat kat tengah-tengah tu maka panjang lah. Macam alif tak boleh panjang sebab lam tengah dia bukan huruf mat. Okey. Dal, dal pula D. Nak sebut D dal pula. Zal, ejaannya zal alif lam panjang. Sin, ejaannya sin ya nun bukan sin ya mim bukan sim. Sin. Okey. Kemudian shin pun sama shin ya nun bukan shin ya mim. Sod, jangan tengok ejaan bahasa Melayu nanti dia jadi short kan. Sod, sod alif dal. Bunyikan qalqalah tak? Bunyi, mesti bunyi. Sebab apa? Dalam huruf fawatihus suwar dalam Quran kan ada beberapa surah, dalam 114 surah ada 29 surah yang dimulai oleh fawatihus suwar, iaitu apa? Pembuka surah yang kita sebut dengan huruf. Contoh, apa surah ni? Alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad. Kena bunyikan sebab hujungnya tu adalah dal, iaitu huruf qalqalah. Okey. Seterusnya dad alif dal pun sama. Dad, ni ada juga yang salah faham ni. Menyebut huruf dad ejaan sebutan tunggal dia yang belum ada baris memang sebutannya dad alif dal. Jadi bunyikan tak qalqalah di belakang? Bunyi. Sebab ada dal. Tapi bila dad itu dah dibariskan, do. Bila dah dimatikan, al. Jangan bunyi al. Sebab yang dah dimatikan itu bukan huruf dad yang tak ada baris. Tu jangan salah. Sebab ada yang kata dad hurufnya ada qalqalah. Tapi kenapa bila matikan bunyi al, dia tak boleh qalqalah? Sebab dia tak ada sifat qalqalah. Dia kena ingat satu huruf yang dah diletakkan baris ataupun mati, dia kena sebut mengikut sifat yang ada pada huruf tersebut. Okey. Kemudian ain. Ain ya nun. Sebut betul-betul ain. Ain. Jangan ain. Ain. Ain tahulah kot macam mana sebutan huruf. Sebut nama dia. Okey. Lepas tu ghain ni ejaan dia sama tak macam ain ya nun? Sama kan? Ain ya nun, ghain ya nun. Jadi sebutan ghain tu bukan ghain. Samalah dengan ain tadi. Sebutannya ghain. Ain tadi, ain ya nun, dia tak sebut ain pula kan? Ain, ghain. Tak ada pula kan? Jadi sama. Ainun, ghainun. Itu kalau kita hidupkanlah baris kat belakang. Kemudian qaf, huruf qaf, jangan baca qa. Mesti bunyikan angin belakang tu. Angin fa. Sebab ejaannya qaf alif fa. Qaf. Kenapa panjang? Sebab ada alif. Qaf. Kaf pun sama. Kenapa kena ada angin? Sebab ejaannya kaf alif fa. Kenapa panjang? Sebab ada alif kat tengah. Kaf. Sama. Ya Fiza? Oh ya kan nak tanya. Okey. Lam. Jangan sebut lam. Jangan panjang. Jangan pendek. Sebab ejaannya lam alif mim. Bukan lam. Sebab tu dalam alif lam mim tu kita kena baca panjang. Alif la. Kenapa la tu panjang? Meraihkan huruf mat yang ada pada huruf lam tersebut. Mim pun sama. Mim. Sebab tu dia baca panjang. Nun pun sama juga sebab ada waw kat tengah dia. Nun. Waw macam mana? Waw. Waw alif waw. Waw. Waw panjang. Hamzah jangan sebut hamzah lah bila dah baris. Nama huruf tu hamzah. Tapi bila dah dimatikan, dia mengikutlah sifat dia. Contoh as-sama. Begitu sahajalah bunyi hamzah. Bila mati. Kalau dia berbaris bunyikan a. Baru boleh bunyi a. Kalau alif tak boleh bunyi. Melainkan ada bantuan daripada siapa tadi? Daripada hamzah tu. Okey. Sungguh pun hamzah tu sombong. Tapi dia duduk dekat atas alif membantu alif untuk dibunyikan. Kalau tak alif tak boleh bunyi. Okey. Baik. Jelas yang ni? 17 huruf yang mempunyai satu nama sahaja. Tak ada nama lain bagi dia. Itu sahaja nama dia. Jangan kita ubah-ubah. Sin jadi sim. Shin jadi shim. Sudah. Okey, seterusnya muka surat 18. 11 huruf yang mempunyai dua nama. Okey, 11 huruf ni kalau kita tengok, huruf dia yang biasa kita sebut hanyalah dengan dua ejaan sahaja. Dua huruf sahaja. Kalau ba, ba alif.
ta, ta alif, sa, sa alif. Dan semualah huruf yang kita sebut dengan ada huruf alif kat belakang dia. Semua dia eja dengan 2 huruf. Maka dibacakan dengan panjang juga tapi 2 harakat sahaja. Ba, ta, sa. Tapi ini ada dua nama. Sama ada kalau kita sebut ba ataupun kita nak sebut ba, ada hamzah kat belakang. Mana-mana huruf yang 11 ni tadi, hujungnya alif, boleh juga disebut dengan membunyikan hamzah di belakangnya. Tapi kita kalau macam orang Malaysia ni jarang-jarang sebut dengan hamzah kan. Selalu kalau Indonesia dia akan sebut ba, ta, sa. Salah tak? Tak salah. Memang dia ada 2 nama. Boleh je guna pakai mana-mana. Tapi dengan syarat huruf tu tunggal lah, belum ada baris. Tapi kalau huruf tu berbaris, maka ada lagi tak bunyi hamzah? Tak adalah bunyi hamzah, gugurlah bunyi hamzah tadi. Dan seterusnya yang terakhir, nombor 3 iaitu satu sahaja huruf yang ada 3 nama. Apa hurufnya? Iaitu huruf zai. Yang memang kebanyakan kita tahu zai ni kita akan sebut dengan satu nama je yang kita tahulah. Yang saya sendiri pun tahu sebelum ni zai tu zai je lah. Zai alif ya, zai. Rupanya dia ada juga disebut sebagai za ataupun za sahaja. Tiga-tiga tu tak salah. Maknanya betul aja, betul belaka. Tapi kebanyakan kita guna yang mana? Zai alif ya, zai. Okay. Okay, untuk bahagian huruf. Jelas? Ada soalan nak tanya? Ni yang basic-basic ni kadang-kadang ada juga soalan. Kau ada confuse ke tentang huruf? Tak ada Tak ada, Alhamdulillah. Okay, kita masuk pada bahagian yang ke-7. Pelajaran ke-7, muka surat 20. Buku ni ada banyak latihan. Satu tajuk, satu latihan. So latihan tu boleh buat sendirilah. Okay, baik. Okay, kalau tak ada kita terus pada baris dan titik. Kenapa dia masukkan dalam satu pelajaran juga baris dan titik ni? Sebab pada zaman sebelum pembukuan Al-Quran ni, sebelum dimushafkan pada zaman Sayyidina Uthman, Al-Quran ni tak ada titik, dia tak ada baris. Bayangkan Quran tu tak ada titik. Kalau kita perasan lah, huruf alif sampai huruf ya, banyak tak huruf yang bentuk dia sama? Banyak. Tapi dia membezakan antara semua huruf tu dengan titik. Jim, ha, kha. Sama tak bentuk dia? Sama. Titik jim tengah, titik kha atas. Macam cerita Ramli pula. Lepas tu, sin dengan sin dengan shin, sad dengan dad, ta dengan dha, ain dengan ghain, fa dengan qaf. Nampak tak berpasang-pasangan kan? Bayangkan boleh ke tak boleh baca. Surrender kita nak mengaji kalau zaman-zaman dulu kan. Tapi selepas zaman Rasulullah dulu, sejarah sikit lah, bukan saya ingat sangat pun. Basic-basic lah. Selepas Rasulullah mendapat dapat ayat Quran yang diturunkan daripada Jibril kan, dia turunkan kan sikit-sikit kan. Jadi Rasulullah terus mengarahkan ataupun minta tolong kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia untuk tulis ayat Quran yang dia dapat tu sikit demi sedikit. Tapi tak semua, tak jadi satu mushaf lagi. Sebab dia turun sikit-sikit. Jadi kebanyakan daripada sahabat-sahabat Rasulullah ini bila dia diarahkan untuk tulis, ada yang menghafal. Jadi tak dapat tulis semua, jadi mereka hafal. Dan kemudian ada satu peperangan, saya tak ingat peperangan apa. Dan masa peperangan itulah ramai yang syahid. Ramai sahabat-sahabat Rasulullah yang syahid, yang mana yang penghafal Al-Quran. Jadi start daripada situlah Rasulullah minta dibukukan. Dia adalah dia punya turutan dia pada zaman Sayyidina Abu Bakar sikit. Kemudian pada zaman Sayyidina Uthman untuk dia mencukupkan jumlah 30 juzuk Al-Quran tu. Jadi maknanya sekarang ni kita tengok zaman dulu memang tak ada mushaf yang sempurna macam kita. Dia tulis kat pelepah tamar, dia tulis kat batu-batu. Tapi kebanyakannya tulisan itu berada di kepala mereka kan, menghafal Quran. Jadi pada zaman kita ni dah tertulis cantik, dah siap titik, dah siap baris. Jadi apa lagi yang kita rasa susah kan? Jadi mudahnya ada depan mata, itulah insya-Allah mudah-mudahan kita ni mintalah Allah ni bagi ruang untuk kita belajar dan terus belajar. Panjang pula mukadimah dia. Okey, itulah sedikit sebanyak sejarah tentang nak dapatkan baris dengan titik tu. Okey, kita tengok nombor 1. Baris ini dalam istilah tajwid disebut sebagai harakah ataupun harakat. Yang terdapat pada huruf hijaiyah yang dalam Quran tu ada 3, iaitu ini basic, iaitu fathah, kasrah, dhammah. Semua dah tahu dah
Fathah baris atas, kasrah baris bawah, dhammah baris hadapan. Okey, kita tengok nombor 1, fathah, iaitu baris atas tadi. Macam mana boleh jadinya fathah? Dia ambil daripada alif kecil yang melintang. Asalnya alif, tapi dia kecilkan alif tu tapi dia lintangkan. Kalau dah tulis huruf, lepas tu ada alif kat atas, jadi orang confuse. Tu yang diletakkan alif itu dilintangkan sedikit supaya nampak perbezaan antara baris dengan huruf kat bawah dia. Maka jadilah dia baris atas. Kemudian yang melintang tadi diletakkan di atas huruf. Contoh hasada. Maknanya itu alif atas tu. Alif, alif, alif. Maknanya alif ini kenapa dia letak atas? Dia cenderung kepada bunyi a. Ha, ha. Sin, sa. Dal, da. Macam itulah. Itu adalah yang pertama lah. Macam mana boleh dapat baris fathah. Kemudian kalau huruf yang menerima baris fathah ini dinamakan huruf tu maftuhah. Maftuhah tu diambil daripada fathah tadilah. Maftuhah ni maksudnya huruf yang berbaris atas. Tu masuk maftuhah. Contoh dibagi kat sini seperti dikatakan nun maftuhah. Iaitu nun yang berbaris fathah. Tu maksud dia. Kemudian yang kedua kasrah. Okey, kasrah tadi apa? Iaitu baris bawah. Kemudian dikata kat mana dia ambil kasrah? Kasrah diambil daripada ya yang terbalik ke belakang serta dibuang kepalanya dan diletakkan di bawah huruf. Yang ni boleh imagine tak macam mana sebenarnya asal dia ni? Faham tak maksud dia? Tak apa, tak faham bagi tahu je tak faham. Saya cuba memahamkan. Siapa faham maksud dia? Okey, baik. Cuba tengok dalam simbol yang kat tengah-tengah tu, saya share sekejap dia punya bentuk dia sekejap Okey, nampak tak Okey. Dia sebenarnya ya, asalnya bentuk dia begini kan? Betul? Okey, sekarang ni dia kata kasrah diambil daripada ya yang terbalik. Dia terbalik ke belakang. Jadi kita kena buat bentuk ni dulu. Alamak, tak reti lah terbalik. Jadi ya terbalik. Boleh lah. Okey, lepas tu dah terbalik tu serta dibuang kepalanya. Mana kepala dia? Atas lah kan? Buang kepalanya. Jadi potong sini. Contohlah potong kat situ. Kemudian dan diletak di bawah huruf. Kenapa letak bawah huruf? Okey. Sebab sekarang bila dipotong, yang potong tu atas ke bawah? Atas. Jadi yang tinggal bawah. Jadi inilah dia baris bawah. Tu cerita dia. Nak dapatkan baris bawah tu. Kenapa dia ambil ya? Kenapa bukan huruf lain? Sebab ya itu cenderung kepada bunyi i. Gitu. Tu maksud dia. Macam ni contoh ba. Baris bawah bunyinya b. Macam tu. Kan? Jadi huruf ya yang terbalik tadi, itu. Dia potong sini. Maka tinggallah baris bawah, tinggallah yang bawah aja. Maknanya dia potong begini. Bahagian dia yang atas dah buang. Tak ada dah ni. Jadi tinggal yang bawah ni je. Inilah dia. Gitu. Tu sebenarnya maksud dia. Dia ambil kenapa dia ambil ya? Itulah lebih kurang. Okey. Jelas yang tu? Okey. Ya ni je yang kadang-kadang orang lupa. Macam mana nak dapatkan ya tu. Contoh dia letak di ni. Asal dia tu adalah ya yang diterbalikkan kemudian buang kepala. Okey, seterusnya dia kata huruf yang menerima baris kasrah ni dinamakan huruf maksurah. Maksurah ni maknanya daripada kasrah tadilah. Macam fathah, maftuhah, kasrah, maksurah. Contoh dia kata nun maksurah iaitu nun yang berbaris kasrah. Itulah. Dan akhir sekali yang ini mudah insya-Allah, dhammah iaitu baris hadapan. Macam mana boleh dapat baris hadapan? Dhammah diambil daripada waw kecil dan diletakkan di atas huruf. Okey, kenapa atas? Okey. Dia letak kat situ rusulu kan? Okey. Katalah kita letak waw tu besar macam huruf. Kita dah jadi confused. Nak bunyi macam mana ni? Waw ke baris ke apa? Tapi mungkin sebab kita dah lahir. Lahir-lahir je dah siap dah dia punya baris. Dah cantik dah. Barulah. Dan kita tak ada rasa macam benda tu pelik. Kita nampak je kita dah tahu. Baris depan, rusulu. Sebenarnya dia ambil daripada huruf waw. Tapi dia kecilkan huruf waw tersebut. Maka cantiklah sikit tulisan tu kan. Kenapa kat atas huruf? Sebab bila kita muncungkan bibir tu dia cenderung kepada atas ke bawah? Atas. Atas lah kan. Macam mana nak muncung ke bawah? Tak boleh. Muncung ke atas. Jadi dia cenderung kepada baris hadapan. Maka dia jadilah rusulu. Kutibu. Macam tu. Itulah asal dia.
Okey. Itu 3 baris tadi Kemudian sama juga huruf yang menerima baris dhammah dinamakan huruf madmumah. Iaitu huruf yang menerima baris depan ataupun baris dhammah. Seperti dikatakan nun madmumah iaitu nun berbaris dhammah. Jadi kalau nun baris depan kita kata nun madmumah. Nun baris kasrah, nun maksurah. Nun berbaris fathah, nun maftuhah. Maknanya maftuhah, maksurah dengan madmumah tu diambil daripada perkataan fathah, kasrah dan dhammah juga. Okey, jelas? Okey, satu lagi. Allahumma. Okey, ada satu lagi kita ambil bahagian sukun Nombor 2 atas tu, sukun. Sukun ni bukan baris Baris tadi yang basic adalah 3 sahaja. So sekarang ni yang dikatakan sukun itu tanda. Tanda bukan baris. Tanda mati. Okey, yang mana tanda mati itu maksudnya tidak menerima baris. Sama ada huruf itu letak tanda mati ataupun huruf itu tidak ada tanda langsung. Maksudnya dia tidak menerima baris lah. Huruf yang dah mati, macam mana nak letak baris? Tak boleh kan? Okey, jadi dia kata kat situ, sukun diambil daripada kepala kha. Sebenarnya kita bukan ambil daripada kepala kha semata-mata, dia ambil daripada 3 kepala. 3 kepala tu apa? Dia ambil daripada kepala jim, kepala ha dan kepala kha. Sekejap Kan saya takut salah pula. Tapi dia letak dalam ni secara ringkas lah. Dia ambil kha sahaja. Itu pun dia tak tulis apa maksud, kenapa dia letak kha. Sekejap saya cari sekejap. Dia kalau time nak cari, time tu dia hilang. La yastakhlifanna. Sekejap Alah, tak jumpa lah. Tapi saya nak bagi tahu juga. Okey. Nuqat i'jam. Fathah syadid. Ya maksurah. Okey, baik. Okey, tadi dia kata sukun diambil daripada kepala kha. Kemudian kepala kha yang dibuang titik. Jadi saya tulis 3 huruf yang sama Jim, ha. Kenapa saya tulis 3 kha? Sebab bentuknya sama tak? Bentuknya sama. Okey, tapi dia punya makna berbeza. Okey, kita tengok. Yang tu dia bagi contoh je. Okey, jim tu diambil daripada perkataan jazmun. Ni kalau nak catik boleh catik. Sejarah kan? Sejarah macam mana boleh jadi mati. Macam mana nak sebut? Jazmun. Okey, ha diambil daripada perkataan istaroha. Titik di mana? Okey, istaroha. Alah, tulisan. Istaroha. Kemudian kha diambil daripada perkataan. Inilah dia kha yang dia ambil dekat dalam buku ni. Khafif khafayafa. Jadi sekarang kita nak kena tahu apa makna setiap huruf. Bila huruf tu mati, dia akan ada kaitan dengan makna ni. Jazmun ni maksudnya putus. Kenapa tulisan macam tu? Okay, istaroha ni maksud dia apa agak-agak? Istirahat, apa maksud dia? Berehat. Kemudian khafif tu ringan. Kan? Itu tak ringan. Mukhafafah apa mukhafafah? Najis mukhafafah, najis apa? Najis yang ringan. Kan? Okey, apa kaitan dia? Okey, sekarang ni dia kata sukun diambil daripada kepala ketiga-tiga huruf. Saya tak nak sebut kepala kha je. Kalau kha tu maksudnya ringan kan? Kemudian dia kata buang titik. Jadi kita padam titik ni tadi. Okey, kita buang. Katalah saya padam titik kha. Saya padam titik jim. Maka dah tak ada titik. Ataupun dah tak ada ni kan lagi kan. Seterusnya dah buang titik tu buat apa?
Dia kata dan diletakkan di atas huruf. Okey, katalah tadi huruf ni kita buang dia punya, dia ambil kepala, maknanya buang perut dia, betul tak? Ni. Kita buang macam ni lah, ambil kepala je. Nampak? Kepala, ha, jim dengan kha tu kan. Jadi macam kalau dah buang perut dia, kepala dia tinggal macam ni, betul? Betul tak? Dia kan kalau kita tengok betul-betul tanda mati dekat dalam Quran yang Resam Usmani, dia bukan bulat macam ni. Dia tak bulat. Dia macam ada tajam sikit. Betul macam ni. Betul tak? Itu adalah kepala jim ha kha yang menunjukkan bila mati ni apa kaitan dia. Huruf bila kita sebut man, katalah kita baca man. Kita matikan nun ni. Kita matikan nun ni. Putus tak bunyi dia? Man. Putus tak? Lepas kita matikan nun, man. Terputus tak bunyi? Terputuslah dia. Ada tak lagi bunyi man? Ataupun mana? Ada bunyi lagi? Tak ada kan? Jadi bila terputus tu, itulah maksud jazmun tadi. Yang pertama. Bila kita sebut man. Man. Lepas habis nun tu, berehatlah dia. Maknanya huruf yang mati ni dia berehat. Dia tidak dibariskan, tak dihidupkan. Mati dah. Orang mati rehat tak? Tak bekerja dah, rehat. Istaraha. Inilah dia yang ambil daripada kepala ha tadi. Maksud istaraha. Kemudian ringan. Macam mana dia kata ringan? Bila dah matikan huruf-huruf tu maknanya ringan lah. Dah tak ada kerja lagi dengan nak membariskan huruf tersebut. Maka dia berkaitlah setiap huruf daripada jim, ha dengan kha yang pada maksud dia putus, berehat dan ringan ni. Itulah dia punya asal tanda mati tadi. Tiga beradik ni kan, jim, ha dengan kha ni bentuk dia sama. Dibuang perutnya, diambil kepalanya sahaja, maka dia jadi tanda mati. Gitu. Boleh? Itulah asal sukun ataupun tanda mati. Sukun ini pun boleh juga kita sebut dia sebagai apa? Cuba tengok kat bawah tu. Huruf yang tidak menerima baris diletakkan tanda sukun iaitu tanda mati di atasnya dan dinamakan huruf. Kenapa atas? Sebab tadi kita buang perut dia. Perut dia kat mana? Bawah. Jadi letaklah di atas kalimah atau atas huruf. Dan dinamakan huruf sakinah. Seperti dikatakan nun sakinah iaitu nun yang tidak berbaris ataupun nun mati. Sakinah ini maksudnya mati. Sebelum ni saya rasa saya ada sebut sukun itu mati. Sama juga dengan sakinah. Tapi bagi orang yang bernama sakinah tu bukanlah nama dia mati. Okay, sakinah itu ketenangan. Jadi kalau kita nak kaitkan pada huruf yang mati itu pun maksudnya bertenang. Ni yang saya sebut tadi, dia terputus, dia berehat. Itulah dia. Okay. Jangan takut-takutkan pula kawan kita nama Sakinah. Nama kau mati. Tidak. Namanya tenang. Okay, baik. Okay, jelas yang bahagian sukun ni? Asal sukun? Boleh. Okay, kita terus masuk yang ketiga. Huruf hijaiyah juga menerima baris dua. Apa maksud baris dua? Disebut sebagai tanwin. Istilah tajwidnya tanwin. Iaitu kalau fathah, fathatani. Kalau kasrah, kasrotani. Kalau dhammah, dhammatani. Maknanya ditambah apa kat belakang? Alif nun. Ni semua orang belajar bahasa Arab ni. Alif nun tu maksudnya musanna. Musanna apa? Dua baris. Tadi fathah satu baris atas. Tapi bila dah letak dua, dia jadi fathatani, kasrotani dan dhammatani. Contoh kat situ dia dah bagi. Fathatani rahiman, kasrotani azimin, dhammatani rahimun. Ni semua orang tahu dah. Cuma kadang-kadang istilah tu kita susah nak mengingat sebab dia dalam bahasa Arab. Okey, seterusnya nombor 4. Ni masuk titik. Tadi baris dengan tanda mati. Masuk titik sikit. Titik yang masuk pada huruf hijaiyah iaitu kenapa? Untuk membezakan antara huruf-huruf yang sama bentuk. Macam yang saya sebut tadi kan. Contoh, sad dengan dad. Jadi itu dinamakan nuqat i'jam. Apa maksud nuqat i'jam ni? Titik yang masuk pada huruf tu. Nuqat tu kan dia ambil daripada perkataan noktah. Noktah tu apa dalam bahasa Melayu kita? Titik. Noktah tu kita bukannya bahasa Melayu noktah tu. Noktah tu kita pinjam daripada bahasa Arab. Noktah. Tu. Okey, baik. Kemudian nombor 5. Kita tengok pula apa yang menerima titik tu ada nama dia pula. Huruf hijaiyah yang menerima nuqat i'jam iaitu menerima titik dinamakan sebagai huruf mu'jamah. Ada berapa huruf dia? Ada 15. Yang tak menerima titik ada 14. Tak payah hafal.
Kita nampak je huruf tu bertitik, dah tahu dah nama dia huruf apa? Mu'jamah. Nampak huruf tak ada titik, nama dia apa? Huruf muhmalah. Sebelah. Huruf muhmalah. Nampak nombor 6. Huruf hijaiyah yang tidak menerima nukot i'jam, tidak menerima titik, dinamakan apa? Huruf muhmalah. Yang kita sebut tadi itulah ba, ta, tha. Bentuk sama kan. Kemudian jim, ha, kho. Bentuk sama. Dal dengan zal. Zai dengan ra. Sin dengan shin. Sa dengan dot. Ta dengan dha. Ain dengan ghain. Apa lagi? Qaf dengan ka. Tak. Qaf dengan kaf tak sama. Qaf dengan fa. Sorry. Kaf lain nampak tak banyak. Jadi ada huruf mu'jamah dan ada huruf muhmalah supaya dapat kita membezakan huruf-huruf tersebut. Wallahu a'lam. Rasanya kita berhenti dulu sampai pelajaran yang ke-7. Untuk hari ini kita masuk 2 tajuk tadi pelajaran 6 dengan pelajaran 7. Alhamdulillah. Ada apa-apa soalan? Jelas? Kalau nak tanya boleh tanya, saya boleh jawab, saya jawab. Okey, tak ada Okey, kalau tak ada, tu kita tangguhkan dulu sampai muka surat 23 tadi 22. InsyaAllah nanti kita sambung muka surat 24 pelajaran 8. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhu an-nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Hari ni tak cukup seorang Ima seorang